Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hasmila akan bersama anak-anak murid hari ini untuk belajar Bahasa Melayu tahun 5. Kita mulakan dengan tema kemasyarakatan. Standard pembelajaran kita pada pagi ini ialah 2.1.1. Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Objektif pembelajaran kita pada pagi ini ialah murid dapat menyatakan isi tersirat berdasarkan isi tersurat yang dinyatakan dalam petikan. Manakala kriteria kejayaan kita untuk pagi ini ialah murid dapat menyatakan 5 isi tersirat dengan betul daripada 7 soalan yang diberikan. Apa itu sebenarnya isi tersurat dan tersirat? Untuk pagi ini, kita akan mulakan dengan membaca pada petikan muka surat 2 dalam buku teks kamu, iaitu bertajuk Bank Rezeki Bergerak. Mari murid-murid kita baca bersama-sama. Murid-murid boleh baca dengan kuat di rumah bersama-sama cikgu. Baik, kita mulakan sekarang ya murid-murid. Rakan Taman Seri Delima telah melancarkan program Bank Rezeki Bergerak di perkarangan Dewan Utama Taman Seri Damai. Murid-murid boleh baca bersama cikgu atau baca selepas cikgu. Program Bank Rezeki Bergerak bertujuan untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk, pengusaha kedai runcit dan pasar raya. Di samping itu, program ini dapat meringankan beban golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Program Bank Rezeki Bergerak mendapat sokongan seluruh penduduk Taman Seri Damai. Mereka turut memberikan sumbangan tenaga. Mereka juga aktif mengumpulkan dan mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Makanan yang boleh disumbangkan ke dalam Bank Rezeki Bergerak ialah makanan kering dan makanan basah. Makanan ini termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Inisiatif murni ini juga mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Agensi swasta turut menyumbang. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Boleh ya murid-murid kita baca bersama-sama? Murid-murid boleh mengulangi bacaan di rumah mengikut kesesuaian murid. Bacaan berulang kali membolehkan kita memahami teks ataupun petikan yang diberikan atau yang kita baca. Di dalam petikan tersebut terdapat isi tersurat dan isi tersirat ialah isi yang kita akan jana daripada isi tersurat. Contohnya, jika kita lihat kepada teks tersebut, kita dapati ada 2 perenggan yang telah diwarnakan dengan warna merah. Okey, iaitu program ini dapat meringankan beban golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Manakala yang kedua ialah mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Daripada ini merupakan isi tersurat. Isi tersurat ialah isi yang ada di dalam teks atau petikan atau gambar yang diberikan. Seterusnya, kita lihat apa maksud maklumat tersurat
maklumat tersirat atau isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat adalah isi yang ada dalam petikan atau gambar yang diberikan. Manakala isi tersirat dapat dijana dengan mengemukakan contoh, kesan atau akibat bagi sesuatu isi tersurat. Saya akan terangkan dengan lebih jelas di sini berdasarkan petikan yang telah kita baca tadi. Saya akan mengambil dua isi tersurat yang telah diwarnakan dengan warna merah dan satu tambahan isi. Kita mulakan dengan contoh yang pertama, iaitu program ini dapat meringankan beban golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Isi tersurat ini ialah isi yang terkandung di dalam teks ataupun petikan yang kita baca tadi. Bagaimana kita ingin mencari isi tersirat daripada isi tersurat ini? Senang ya murid-murid, kita cuma memberikan kesan, contoh atau akibat bagi isi tersurat ini. Saya ulang ya murid-murid, isi tersirat ialah isi yang kita jana dengan mengemukakan contoh, kesan atau akibat bagi sesuatu isi tersurat. Contohnya di sini, isi tersurat ialah program ini dapat meringankan beban golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Jadi, kita bagilah contoh atau kesan atau akibat kepada perbuatan atau isi tersurat tersebut. Jadi, murid-murid fikirkan, apakah kesan, apakah akibat atau apakah contoh yang boleh kita berikan kepada isi tersurat yang telah kita baca tadi? Saya ulang lagi sekali ya murid-murid. Isi tersirat ialah memberikan contoh, kesan atau akibat bagi sesuatu isi tersurat. Isi tersurat yang bertanda warna merah pada teks kita pada pagi ini ialah program ini dapat meringankan beban golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Jadi, murid-murid kita fikirkan, apakah kesan, apakah contoh atau apakah akibat yang dapat kita kemukakan daripada isi tersurat tadi? Cikgu bagi satu contoh di sini. Okey, isi tersirat yang kita boleh dapat daripada isi tersurat yang pertama ialah beban golongan tersebut dapat diringankan dengan mendapat makanan dan pakaian percuma. Ya murid-murid, apabila program Bank Rezeki Bergerak ini dijalankan, program ini dapat meringankan beban dengan cara golongan-golongan tersebut mendapat makanan dan pakaian secara percuma. Ya, jadi jelaskan di sini murid-murid, kita dapat satu isi tersirat dengan memberikan contoh, kesan dan akibat kepada isi tersurat tadi. Kita pergi kepada contoh yang kedua pula murid-murid, iaitu mereka juga aktif mengumpul dan mengkategorikan kebarangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Ini ialah isi tersurat daripada teks atau petikan yang berwarna merah di dalam buku teks kamu. Mereka juga ingin mengumpul dan mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Ya murid-murid, sekarang kita fikirkan, apakah contoh, apakah kesan, apakah akibat yang boleh kita dapat daripada isi tersurat ini? Iaitu, mereka juga
aktif mengumpul dan mengkategorikan barangan keperluan untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Fikirkan murid-murid, apakah kesan, apakah akibat dan contoh yang kita boleh jana, yang kita boleh kemukakan berdasarkan isi tersurat tersebut? Ya, cikgu bagi juga contoh jawapannya murid-murid, iaitu mengasingkan barangan agar barang basah seperti sayuran dan ikan yang cepat rosak tidak bercampur dengan barangan kering yang tahan lebih lama. Isi tersirat ini dijana daripada isi tersurat tadi. Isi tersurat tadi ialah mereka juga aktif mengumpul dan mengkategorikan barangan. Apa maksud mengkategorikan barangan? Bermaksud mereka mengasingkan barangan mengikut barangan basah dan barangan kering. Jadi, apa kesannya apabila mereka mengasingkan? Kesannya ialah kita akan dapat dalam isi tersirat, iaitu mengasingkan barangan supaya barangan basah dan barangan kering tidak bercampur. Faham ya murid-murid? Kita kemukakan pula contoh yang terakhir, iaitu contoh yang ketiga. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Baiklah murid-murid, daripada isi tersurat ini, apakah isi tersirat yang kita boleh dapat atau kita boleh jana atau kita boleh keluarkan? Sama juga seperti isi pertama dan kedua tadi. Kita berikan contoh, kesan dan akibat. Contohnya, program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Jadi, mengapakah program ini mendapat kesepakatan ataupun mendapat kerjasama daripada semua pihak? Ini kerana isi tersiratnya ialah kerana semua pihak sedar akan kepentingan membantu golongan yang susah dan memerlukan. Bagaimana ya murid-murid setakat hari ini? Setakat pada waktu ini, adakah murid-murid boleh menjana isi tersirat daripada isi tersurat? Saya ulang lagi sekali ya murid-murid. Isi tersurat kita dapat apabila kita memberikan contoh, kesan dan akibat kepada isi tersurat tersebut. Seterusnya murid akan pergi kepada soalan kita yang pertama, iaitu kita akan mencari isi tersurat di dalam gambar dan menyatakan isi tersirat. Saya bacakan soalan ya murid-murid. Gambar di bawah menunjukkan faedah-faedah aktiviti berkebun. Apakah faedahnya murid-murid? Kita dapat lihat telah dinyatakan bersama di dalam gambar, iaitu menyihatkan badan, menjimatkan wang dan mengisi masa lapang. Jadi murid-murid, fikirkan sejenak. Apakah isi tersirat yang boleh kita dapat daripada isi tersurat tersebut? Contoh yang pertama, menyihatkan badan. Apa isi tersiratnya murid-murid? Apa kesan bila kita menyihatkan badan? Ataupun mengapakah berkebun itu boleh menyihatkan badan? Atau apakah kesan daripada berkebun itu yang boleh menyihatkan badan? Bagaimana berkebun itu boleh menyihatkan badan murid-murid? Apabila kita berkebun, kita akan melakukan aktiviti. Jadi aktiviti tersebut akan mengeluarkan peluh. Jadi mengeluarkan peluh daripada menyihatkan badan ialah merupakan faedah ataupun isi tersirat daripada aktiviti berkebun. Jadi di sini kita dapat menyihatkan badan merupakan
aktiviti yang dapat mengeluarkan peluh. Jadi isi tersurat yang ada ialah kita dapat menyihatkan badan. Isi tersirat ialah kerana ia mengeluarkan peluh. Ingat ya murid-murid, kita telah nyatakan tadi bahawa isi tersirat ialah kita memberi contoh, kesan atau akibat kepada isi tersurat. Kita lihat kepada isi tersurat yang kedua, iaitu menjimatkan wang. Bagaimana aktiviti berkebun ini menjimatkan wang? Itu ialah isi tersirat. Fikirkan murid-murid seketika. Bagaimana apabila kita menjalankan aktiviti berkebun, ia boleh menjimatkan wang kita. Murid-murid dah dapat jawapan? Jawapannya ialah kita menjimatkan wang kerana kita tidak perlu membeli sayuran di pasar. Ini ialah isi tersirat kepada isi tersurat menjimatkan wang. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu mengisi masa lapang. Bagaimana faedah berkebun mengisi masa lapang, iaitu isi tersurat yang ketiga, ini boleh menjanakan isi tersirat. Murid-murid dapat fikirkan? Ya, mari kita lihat. Mengisi masa lapang. Apakah kesan, apakah contoh atau apakah akibat daripada mengisi masa lapang? Mengisi masa lapang akibatnya bila kita menjalankan aktiviti berkebun, kita tidak akan mensia-siakan masa kita yang terluang dan kita tidak akan terlibat dengan aktiviti ataupun gejala sosial di luar. Jadi, masa yang terluang kita telah penuhi dengan aktiviti yang berfaedah. Ini ya murid-murid, isi tersurat dan isi tersirat yang telah cikgu nyatakan tadi. Iaitu, yang pertama, isi tersurat dan tersirat ialah yang pertama, dapat menyihatkan badan. Isi tersuratnya ialah kerana berkebun dapat mengeluarkan peluh. Isi tersurat yang kedua, menjimatkan wang. Kerana tidak perlu lagi membeli sayuran di pasar atau di kedai. Yang ketiga ialah dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah dan tidak terjebak dengan gejala sosial. Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid dapat memahami isi tersurat dan isi tersirat yang telah kita nyatakan. Saya ulang ya lagi murid-murid, untuk kesimpulan kita pada hari ini, kita belajar tentang isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat dan isi tersirat ialah isi tersurat dapat kita jana, dapat kita ambil atau ada di dalam petikan atau rajah atau gambar yang diberikan. Manakala isi tersirat ialah isi yang kita memberikan contoh, kesan atau akibat kepada isi tersurat tadi. Saya harap murid-murid faham apa yang telah kita pelajari pada pagi ini. Untuk memahami lebih lanjut lagi ataupun untuk saya mengetahui sama ada murid-murid faham atau tidak tajuk perbincangan pada pagi ini, murid-murid boleh menjawab tugasan yang telah saya berikan. Setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.